Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahibus samahah, Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, Profesor Dr. Syamsul Anwar, Profesor Dr. Khairuddin Hamsin, Rektor Universiti Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Indonesia, ahli-ahli fatwa, delegasi daripada Perlis, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis. Saya tadi bila Rektor Universiti Muhammadiyah menyebutkan ulang tahun Muhammadiyah yang ke-42 ataupun universiti ini yang ke-42. Universiti ini yang ke-42, saya terfikir universiti ini sudah melangkah ke alam dewasa. Tetapi saya yang sedang diamanahkan untuk menjadi rektor di Universiti Islam, Kolej Universiti Islam Perlis, kami baru 10 tahun pada tahun ini. 2023 ini kami baru menyambut ulang tahun yang ke-10. Jadi kalau Universiti Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 42 tahun yang sudah dewasa, kami baru mumayyiz. Baru masuk ke umur mumayyiz. Jadi banyak lagi yang perlu dipelajari. Tadi saya mendengar ucapan daripada dua tokoh yang hebat dan saya melihat mufti saya berbicara dalam bahasa yang baik, mungkin boleh difahami oleh orang Indonesia, membuatkan saya terfikir barangkali ada cawangan yang tersembunyi di sini. Jadi saya tak biasa bercakap dalam bahasa Indonesia, walaupun ayah saya sebenarnya berasal daripada Jawa. Ya, ayah saya orang Jawa tapi Jawa Malaysia. Tapi jangan berbicara Jawa dengan saya kerana saya ini Jawanya sudah jauh. Kerana muka pun tak macam muka Jawa, lebih pada muka-muka India. Kerana mak saya berketurunan India Pakistan, ayah saya Jawa, duduk di Malaysia. Jadi saya sudah campur. Jamak. Jamak Jawa campur mamak. Mamak ini India Muslim di Malaysia. Saya tak tahu di Indonesia apa istilah untuk India Muslim di Indonesia. Baik. Berbicara tentang isu yang diberikan kepada saya, iaitu sunnah sebagai sumber fiqh. Ya. Sunnah itu sunnah, fiqh itu fiqh. Apabila kita melihat tadi dibicarakan tentang keluasan di dalam bermadhab, kita kena kembali kepada sunnah kerana sunnah ini adalah salah satu daripada sumber keluasan fiqh itu sendiri. Sunnah ialah sesuatu yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama usul apabila mendefinisikan berkenaan dengan sunnah, mereka mengatakan sunnah itu ma sadara 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa saja yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Sesuatu yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di hadapan Nabi ataupun di belakang Nabi dan diketahui oleh Nabi SAW tetapi tidak dibantah oleh Nabi, maka itu menjadi satu takrir, satu perakuan, satu keizinan yang termasuk di dalam sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut tentang sunnah, sunnah itu berbeza sedikit dengan hadis. Kerana hadis itu didefinisikan sebagai ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ada sedikit perbezaan. Kerana udhif, sesuatu yang disandarkan, boleh jadi sandaran itu sandarannya sahih. Boleh jadi sandaran itu sandarannya dhaif. Boleh jadi sandarannya itu sandaran palsu.
Sebab itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif dan ada hadis yang palsu. Tetapi kalau kita namakan ia sebagai sunnah, maka sunnah itu sudah pastinya sesuatu yang telah sabit, sesuatu yang telah pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita dinamakan sebagai ahlus sunnah. Kita tak dinamakan sebagai ahlul hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat, ahlus sunnah ke ahlul hadis? Kalau dinamakan, kalau disuruh kita mengaku kan, kita lebih selesa untuk mengaku sebagai ahlus sunnah. Saya ahlus sunnah. Tapi kalau orang tanya, ahlul hadis ke? Dia fikir, ahlul hadis ke tidak saya ni kan? Kerana ahlul hadis itu seolah-olah martabatnya lebih tinggi. Kerana perlu diverifikasi hadis itu sama ada ia sahih ataupun tidak. Bila kita sebut tentang sunnah sebagai sumber, di sana kita melihat daripada zaman sahabat, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin kita panggil sebagai konservasi ya. Bagaimana hadis itu dipelihara sudah pun berlaku. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sunnah itu sebagai khazanah, bukan hanya sebagai satu maklumat untuk diketahui, tetapi ia adalah satu maklumat yang perlu diamalkan, yang perlu ditatbiq, yang perlu dilaksanakan di dalam kehidupan. Tadi Mufti menyebutkan tentang hadis berkenaan dengan Dajjal. Yaumun kasanah. Kan? Satu hari Dajjal turun ke dunia, panjangnya itu seperti setahun. Sahabat bukan hanya menerima maklumat itu sebagai satu maklumat, info tambahan, informasi semata-mata. Tetapi mereka perlu bersedia dengan amalan. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana kami ingin salat? Bagaimana kami perlu melaksanakan ibadah? Maka Nabi SAW menjawab, uqduru lahu qadrah. Kira, hitung seperti mana satu hari itu 24 jam. Walaupun satu hari Dajjal itu panjangnya seperti setahun, kamu perlu kira satu hari sama seperti 24 jam juga. Maka itulah kepentingan sunnah. Oleh kerana itu kita melihat sahabat Nabi SAW itu memelihara hadis. Sebahagiannya menulis. Seperti mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Abdullah bin Amr, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatakallam fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah wa dhakartuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa awma'a biyadihi ila fihi uktub fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja minhu illa haq atau kama qala Rasulullah. Hadis Nabi SAW ni menyebutkan, Abdullah bin Amr mengatakan, saya tulis semua benda yang saya dengar daripada Nabi SAW kerana saya mahu menghafalnya. Lalu Quraisy menghalang saya untuk menulis. Lalu Quraisy mengatakan, adakah kau nak tulis semua perkara yang kau dengar daripada Nabi SAW? Sedangkan Nabi itu adalah manusia, Nabi itu bashar. Yatakallam fil ridha wal ghadab. Nabi bercakap dalam keadaan suka, Nabi bercakap dalam keadaan marah. Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku pun berhenti menulis. Wa dzakartuhu li Rasulillah SAW. Aku menyebut perkara ini kepada Nabi. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di bibirnya, di mulutnya. Dan Nabi mengatakan, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tulis! Kerana tidak keluar daripada mulutku ini, melainkan hanyalah kebenaran. Sebahagian daripada sahabat menulis, sebahagian daripada sahabat menghafal, sebahagian daripada sahabat menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain yang tidak mendengar. Kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ala liyuballighi syahid al-ghaib. Hendaklah yang mendengar, hendaklah yang menyaksikan sesebuah hadis, menyampaikan kepada mereka yang tidak dengar. Kenapa? Kerana hadis merupakan sumber yang terpenting. Kerana Islam ini, bila disebut tentang iman, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari, Al-iman, qaulun wa amal. Iman itu merangkumi kata-kata, dan iman itu juga merangkumi amalan. Bila sebut tentang amal, maka amal itu bertepatan ataupun bergantung
dengan satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu fiqh, ilmu fikih. Kan? Cuma saya minta maaf, saya tak dapat nak sediakan slide, saya tak dapat nak sediakan nota kerana tak kesempatan. Saya baru balik daripada Morocco semalam, mata pun masih merah lagi, jet lag lagi. Jadi tak sempat. Ini saya tulis-tulis je, saya yang saya sempat-sempat apa yang saya nak sampaikan. Saya mudah-mudahan difahami lah. Ya. Baik, yang mana tak faham tu angguk aja buat faham lah. Baik. Maka hadis tidak dapat dipisahkan daripada fiqh. Ilmu hadis daripada zaman awal, apabila kita melihat zaman salafus salih, antaranya Al-Imam Syafi'i sendiri digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Syafi'i lebih menonjol di dalam bidang fiqh, dalam bidang fikih. Tetapi Imam Syafi'i itu juga digelar sebagai Nasirus Sunnah kerana dia menulis kitab Ar-Risalah, membahaskan tentang hujjiyatis sunnah, membahaskan tentang kehujahan. Sunnah itu perlu dijadikan sebagai sumber rujukan utama selepas Al-Quran di dalam ilmu fiqh. Bila kita sebut fiqh, sesuatu yang bersifat amalan, sesuatu yang bersifat praktikal. Kerana fiqh itu sendiri al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Maksudnya ilmu yang berkaitan dengan praktikal, ilmu yang berkaitan dengan amalan. Maka sunnah menjadi satu sumber yang sangat-sangat penting, yang tidak boleh untuk dipisahkan daripada ilmu hadis. Kita pergi lajak sikit, kita ke depan sikit, kita melihat di antara kitab hadis yang terkenal, boleh dikatakan sebagai kitab sahih yang pertama yang ditulis di dalam hadis, iaitu Muwatta Imam Malik. Ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta, khalifah pada zaman itu begitu terpesona dengan kitab Imam Malik ni, sehingga dia mencadangkan agar kitab Muwatta itu digantungkan di Kaabah sebagai satu rujukan utama. Tetapi Imam Malik menolak kerana Imam Malik faham setiap daripada kota, setiap daripada bandar itu ada tokoh-tokohnya, ada jagoh-jagoh fuqahanya. Supaya tidak menimbulkan kecelaruan, maka dibiarkan negara ataupun Abbasiyah itu pada zaman Imam Malik tidak dikongkong dengan satu mazhab yang mewajibkan kepada semua untuk ikut. Maka Imam Malik tidak bersetuju. Tetapi kitab Muwatta itu susunannya susunan fiqh. Susunannya itu susunan fikih. Kemudian kita pergi kepada Al-Imam Al-Bukhari apabila mengarang kitab sahih, Al-Jami', Al-Jami'us Sahih. Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab sahih sebagai kitab sahih yang paling utama selepas Al-Quran. Pembahagiannya juga, tajuk-tajuk bab di dalamnya juga adalah tajuk-tajuk yang berkaitan dengan fiqh. Walaupun kitabnya itu jami', ni siapa yang belajar hadis, di sini ada mungkin fakulti hadis ya? Ada fakulti Quran dan Sunnah? Ha? Belum ada. Oh, Ahmad Dahlan. Okey, di sana ada. Baik. Cuma kalau kita melihat kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis ni ada nama-namanya. Ada yang dipanggil sebagai Muwatta, ada yang dipanggil sebagai Sunan, ada yang dipanggil sebagai Jami', ada yang dipanggil sebagai Musnad. Saya kira mungkin mahasiswa dan mahasiswi di sini sudah faham perbezaan nama ini memberi makna yang berbeza dari sudut susunannya. Kalau kita tengok dari Musnad, bila kita kata kitab itu dinamakan sebagai Musnad, maka Musnad itu ialah hadis yang kitabnya menyusun hadis di dalam itu mengikut nama perawi, nama sahabat, perawi tertinggi. Hadis Abu Bakar diletak di satu tempat. Hadis Umar diletakkan di satu tempat. Hadis Uthman diletakkan, itu Musnad. Seperti Musnad Ahmad. Dalam ilmu hadis juga ada yang dinamakan sebagai Jami'. Jami' itu seperti Jami' As-Sahih Al-Imam Al-Bukhari.
ataupun Jami' As-Sahih Imam Muslim. Kitab Jami' ialah kitab hadis yang tajuk ataupun bab di dalam kitab, topik di dalam kitab itu merangkumi keseluruhan topik di dalam agama. Sebab itu kita tengok dalam Sahih Bukhari ada bab yang berkaitan dengan fikih, ada bab yang berkaitan dengan akidah, ada bab yang berkaitan dengan tafsir, ada bab yang berkaitan dengan adab. Kesemuanya itu digabung menjadi satu kitab yang dinamakan sebagai Jami'. Ada kitab hadis yang dipanggil sebagai Sunan, yang memfokuskan hadis-hadis kepada hukum hakam, iaitu ahkam syar'iyah. Ada kitab yang dipanggil sebagai Muwatta'. Muwatta' lebih kurang macam Sunan, sama lebih kurang macam Sunan, cuma kalau Sunan fokusnya kepada hadis-hadis marfu', hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sedikit hadis-hadis yang mauquf. Tetapi Muwatta' lebih luas. Membawakan riwayat daripada Nabi SAW, daripada sahabat dan daripada tabi'i, dan disusun mengikut hukum-hukum fiqh. Jadi, kitab-kitab hadis yang ditulis daripada zaman awal, sama ada penulisan hadis itu membahaskan tentang hujjiyatus sunnah, bagaimana cara nak berinteraksi dengan hadis, ataupun kitab yang mengumpulkan hadis dengan sanadnya, mempunyai pengaruh fikih, mempunyai pengaruh ataupun mempunyai manfaat-manfaat fiqh. Sebab itu, siapa yang baca kitab Sahih Bukhari, mereka akan teruja, mereka akan terpesona dengan kehebatan Imam Bukhari meletakkan tajuk topik bagi di dalam sahihnya. Begitu halusnya istinbat, begitu berseninya istinbat Al-Imamul Bukhari di dalam meletakkan tajuk-tajuk bab di dalam sahihnya. Sehingga kan Imam Bukhari itu sendiri mempunyai, dikatakan sesiapa yang mengkaji kitab Sahih Bukhari, dia mempunyai mazhab dia yang tersendiri. Walaupun sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i mengatakan Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i, walaupun sebahagian daripada ulama mazhab Hambali ketika mengarang kitab Tabaqat Hanabilah meletakkan Imam Bukhari sebagai Hambali, kan orang hebat macam itulah, orang berebut. Dia Syafi'i lah, dia Hambali lah. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menyebut dia Syafi'i ataupun Hambali. Sebaliknya, Imam Syafi'i mempunyai fiqahnya, mempunyai mazhabnya yang tersendiri. Berbeza daripada mazhab yang empat. Walaupun kadang-kadang ada yang sama, tetapi Imam Bukhari tidak terikat. Tidak mengikat dirinya dengan satu mazhab yang sama dalam setiap masa. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh ulama-ulama yang bermazhab yang tertentu seperti Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun dia digelar sebagai mujtahid mazhab, walaupun pandangannya itu dianggap sebagai pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ataupun nukilan-nukilannya itu dianggap sebagai nukilan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tetapi ketika mengarang kitab Al-Majmu', di antara kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, kita melihat keluasan pandangan Imam Nawawi apabila membahaskan fiqh muqaran, fiqh perbandingan. Ada kalanya dia memilih pandangan-pandangan yang berbeza daripada imam mazhabnya. Kan, seperti contoh dalam bab sertu. Orang Indonesia panggil apa sertu? Sama sertu babi. Kalau terpegang babi, apakah perlu disertu ataupun tidak? Mazhab Syafi'i mewajibkan kerana qiyasul aula dengan anjing. Imam Nawawi mengatakan, majoriti ulama mengatakan tidak wajib. Yang wajib hanyalah jilatan anjing, dan ini adalah pandangan yang kuat dari sudut dalil. Ini yang ditunjuk oleh ulama-ulama yang bermazhab. Hari ini boleh kita katakan di Nusantara, pergaduhan di antara yang nak berpegang dengan mazhab, yang tidak mahu terikat dengan mazhab, polemik itu masih berterusan. Semalam pun ada orang bagi kat saya satu artikel menulis tentang perlunya kita berpegang dengan satu mazhab. Tapi saya nak katakan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin dan mukminat sekalian, pada zaman ini tidak mungkin untuk kita melazimkan diri dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Tidak mungkin. Kerana sukar. Kan? Buat umrah, buat haji aja dah tukar mazhab.
buat umrah dan haji, waktu tawaf saja pun dah tukar mazhab. Berurus niaga, berapa ramai yang menyebut saya beli, saya jual ketika membeli barang. Kalau beli barang di Indomaret, betul Indomaret. Saya nampak Indomaret banyak dekat sini. 2 kilometer Indomaret. Oh, ini seperti 7-Eleven di Malaysia. Kalau berurus niaga di Indomaret, mungkin saya boleh disebut saya beli, saya jual. Tapi kalau beli barang di Shopee, di sini ada Shopee. Kalau beli barang di Shopee, kita sebut saya beli. Bila Shopee nak balas saya jual? Kan? Jual beli itu tidak sah kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi keluasan itu ataupun kita kata tidak berpegang, tidak terikat dengan satu mazhab ni diamalkan oleh semua. Cuma bezanya Perlis dan Muhammadiyah ini sedar diri. Jadi dakwa kami tidak terikat walaupun kami menghormati. Cuma sebahagian yang lain yang menentang, yang marah, dia tak sedar diri. Dia rasa dia pegang satu mazhab. Rupanya dia tak pegang pun. Dia sendiri sudah keluar dalam beberapa isu. Di Malaysia kita ada zakat. Kita ada isu zakat pendapatan, zakat gaji. Indonesia ada buat zakat gaji? Wajib? Ha? Tidak wajib? Di masyarakat belum lah. Muhammadiyah sudah wajibkan. Muhammadiyah sudah wajibkan. Dalam mazhab Syafi'i mana ada zakat gaji? Tapi di Malaysia, seluruh negeri ini kalau di Indonesia dia panggil apa ya? Provinsi. Di seluruh negeri, kita ada 14 negeri. Seluruh negeri di Malaysia, zakat gaji itu wajib kecuali satu negeri. Negeri Perak, negeri saya. Kerana dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat gaji, dia kata tak wajib. Jadi kalau tak nak bayar zakat gaji, tak nak masuk neraka, pergi ke Perak. Waktu saya kerja di Jabatan Zakat negeri Perak. Jadi sukar nak yakinkan orang untuk bayar zakat gaji. Jadi dia kata tak wajib, mufti kata tak wajib. Sekarang saya tak tahu sebab saya sudah meninggalkan Perak, saya dah pindah ke Perlis. Cuma apa yang saya nak sebutkan adalah kitab-kitab hadis itu mempunyai pengaruh fiqh yang sangat kuat. As-Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi umpamanya. Baihaqi itu muhaddis, tetapi mengarang kitab Sunan Kubra, berkhidmat mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sebagai dalil di dalam mazhab. Jadi kitab-kitab hadis ataupun sunnah itu memang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Bahkan ada seorang ulama hadis, nama dia Ibn Hibban. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar nama Ibn Hibban. Ibn Hibban mengarang kitab At-Taqasim wal Anwa'. At-Taqasim wal Anwa' ataupun dalam bahasa biasa kita sebut Sahih Ibn Hibban. Dia mengarang kitab At-Taqasim wal Anwa'. Dia menyusun kitabnya itu dengan satu susunan yang mukhtara', yang mubtakar. Susunan yang tidak pernah disusun oleh orang-orang sebelum dia. Susunannya itu susunan yang kreatif, yang inovatif. Hasrat dia, kalau kita baca dalam muqaddimah, hasrat dia untuk orang membaca kitabnya keseluruhan. Kerana tidak mungkin ditebuk-tebuk kitabnya. Hari ini, kalau kita nak baca Sahih Bukhari, mungkin kita tak baca daripada mula sehingga ke akhir. Kita tebuk melihat pada isi kandungan. Kita melihat kepada topik. Kerana susunannya itu susunan yang mudah untuk dicari hadis di dalam. Kalau Sahih Muslim juga begitu. Ibn Hibban melihat kitab-kitab hadis sebelum dia ditulis dengan cara begitu, menyebabkan kitab hadis tidak dibaca. Lalu dia buat susunan yang sedikit berbeza. Dia kata, nak cari hadis dalam kitab sahihku ini, dalam kitab Taqasim ini, sukar. Dia kena baca daripada awal sehingga ke hujung. Sehinggalah datang seorang ulama yang namanya Ibn Balban. Ibn Balban melihat kitab Sahih Ibn Hibban, kitab yang bermanfaat, tetapi cara susunannya sukar untuk dicari hadis dalam tu. Disusun balik kitab Ibn Hibban. Disusun dan dinamakan Al-Ihsan ila Taqrib Sahih Ibn Hibban. Dan hari ini kita membaca Sahih Ibn Hibban, susunan yang asal sudah tidak ada. Susunan yang asal sudah tidak ada. Yang ada di tangan kita pada hari ini yang dicetak
ialah susunan Ibn Balban, susunan yang lebih kepada pengaruh fiqh. Itulah Sahih Ibn Hibban. Jadi sebab itu, hadirin mukminin mukminat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, keadaan kitab ataupun kitab atau rujukan-rujukan utama sunnah mempunyai pengaruh fiqh yang sangat kuat. Sehingga kan Imam Muslim ketika mengarang kitab Sahih Muslim, Jami' Sahih, fokus Imam Muslim lebih kepada fokus ilmu hadis. Dikatakan, sebahagian pengkaji hadis mengatakan, ketika mana Imam Muslim mengarang kitab sahihnya, dia cuba untuk mengimbangi apa yang telah dilakukan oleh gurunya, Al-Imam Al-Bukhari. Kerana Imam Bukhari itu ketika menulis hadis, ketika mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari banyak memotong, meringkaskan hadis-hadis yang panjang untuk berkhidmat kepada fikih. Karena kalau satu hadis panjang, tajuk bab hanya berkaitan dengan satu hukum, Imam Bukhari akan potong. Dan bakinya mungkin diletak di tempat yang berbeza jauh daripada bab yang sama. Jadi bagi orang yang belajar ilmu hadis, dia nak mengumpulkan riwayat, dia akan rasa Sahih Bukhari lebih banyak tawajuhnya itu kepada tawajuh hukum, bukan tawajuh hadis. Kita panggil apa? Dia punya kecenderungannya itu lebih banyak kepada kecenderungan hukum, bukan kecenderungan fiqh, bukan kecenderungan hadis. Jadi Imam Muslim mengarang satu lagi kitab yang dipanggil sebagai Al-Musnad As-Sahih, iaitu Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim, siapa yang buka Sahih Muslim, Imam Muslim membahagikan kitabnya itu kepada kitab bab besar. Kitab ni bab besar lah. Fasal. Bawah kitab tu ada bab. Tapi bab itu tidak diletakkan tajuk. Tidak diletakkan tarjamah, tidak diletakkan tajuk untuk bab, tetapi susunan itu ada. Sehinggalah datang Imam Nawawi meletakkan tajuk, dan tajuk itu juga tajuk yang sangat berkait rapat dengan fikih, sangat berkait rapat dengan hukum, menunjukkan Imam Muslim walaupun mengarang kitab yang tawajuhnya itu, yang kecenderungannya itu kecenderungan hadis, tetapi susunannya itu tetap ada pengaruh hukum. Kenapa? Kerana Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk dua perkara, untuk mengajak akidah yang betul dan untuk mengajak amalan yang betul. Maka sebab itu kita tak boleh lari. Dan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan akan datang satu zaman manusia dah tak nak pakai hadis lagi dah. Yushiku ayyaq'udu ar-rajul muttaki'an ala arikatihi fayuhaddath bihadithin fayaqul bainana wa bainakumul Qur'an fama wajadtum fihi min halal fastahilluh wa ma wajadtum fihi haraman faharrimuh ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harramallah. Kama qala, Nabi SAW menyebutkan di awal lagi akan muncul, Nabi kata akan muncul satu zaman di mana seorang individu akan duduk selesa di atas singgasananya, lalu mengatakan, apabila dibacakan kepadanya hadis daripada Nabi SAW, dia akan kata bainana wa bainakumul Quran, di antara kamu dan kami ada Quran. Apa yang ada di dalam Quran itu yang disebutkan sebagai halal, halalkan dia. Apa yang disebutkan di dalam Quran itu sebagai haram, haramkan dia. Tak perlu pakai hadis, Quran sudah cukup. Yang tak perlu pakai hadis, Quran sudah cukup. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW itu sumber, bukan hanya dalam fiqh, tetapi juga di dalam usul fiqh. Maksudnya, fiqh membicarakan tentang hukum, usul fiqh membicarakan tentang kaedah. Bagaimana nak menarik hukum ataupun merumuskan hukum daripada
daripada dalil-dalil yang tafsili. Oleh kerana itu kita melihat dalam hadis, ada hadis yang mewajibkan kita menjadikan sunnah sebagai panutan hukum, sebagai sumber hukum. Dalam hadis juga mewajibkan kita menggunakan qiyas. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, dalam banyak hadis, fadainullah ahaqqu ay yuqda. Ketika orang datang jumpa Nabi SAW bertanya, ayah saya wajib buat haji tapi tak sempat, kemudian dia meninggal dunia, adakah saya wajib hajikan untuk dia? Maka Nabi SAW bertanya, ara'aita in kana ala abiki dainun, apa pandangan kamu kalau dia, ayah kamu yang telah meninggal mempunyai hutang dengan manusia, adakah wajib untuk dilunaskan? Dia kata ya. Maka begitulah hutang Allah juga lebih berhak untuk ditunaikan. Maka Nabi SAW menggunakan qiyas. Maka qiyas digunakan secara meluas di dalam ilmu fiqh. Begitu juga kalau kita melihat di dalam hadis, Nabi SAW merumuskan kaedah i'tibarul ma'alat yang digunakan di dalam ilmu usul fiqh. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-Muwafaqat. Nabi SAW tidak merobohkan binaan Kaabah. Walaupun Nabi SAW mempunyai keinginan untuk robohkan Kaabah dan bina semula di atas binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tinggalkan. Nabi sebut kepada Aisyah, laula anna qaumaki hadisu ahdin bikufrin atau bisyirkin lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Kalaulah tidak kerana kaum kamu baru saja terlepas daripada syirik, wahai Aisyah, baru terlepas daripada kufur, aku akan rubuhkan Kaabah ini, aku akan runtuhkan Kaabah ini, aku akan bina semula di atas kaedah Nabi Ibrahim yang memasukkan Hijr Ismail sebahagian daripada binaan Kaabah yang berdinding. Kan? Kemudian di dalam hadis juga Nabi SAW perintahkan kita untuk melihat kepada maqasid, melihat kepada illah, bukan hanya melihat kepada literal. Walaupun kita ada mazhab zahiri. Saya bawa balik daripada Andalus. Semalam mufti cerita pasal Ibn Hazmin daripada Andalus. Di sana ada mazhab zahiri. Tetapi mazhab zahiri akhirnya terkubur kerana tidak boleh bertahan. Tak mungkin satu orang yang hanya melihat kepada literal. Mesti melihat kepada literal dan juga kepada makna yang terkandung di sebalik literal itu. Kan? Dia takkan boleh bertahan. Orang yang ada akal, orang yang rasional, yang logik fikirannya, dia akan tengok pandangan Ibn Hazmin kadang-kadang jadi pelik. Ketika mana Nabi SAW mengatakan iznuha samatuha, tidak dinikahi anak dara itu, tidak dinikahi gadis itu. Di sini panggil apa gadis? Gadis juga. Tidak dinikahi gadis perawan itu melainkan diminta izin. Sehingga Aisyah bertanya, anak gadis perawan itu ghalaba 'alaihal haya, mereka malu, bagaimana mau tahu izin? Nabi kata apa? Iznuha samatuha, ataupun antaskuta. Dalam riwayat lain sebut antaskut, apabila gadis itu diam. Bila ditanya, ni ada orang datang mau menikah dengan kamu, kamu setuju? Dia senyum, lalu dia lari masuk bilik. Setuju atau tidak? Itu petanda setuju ataupun tidak? Itu petanda setuju. Kalau dia berlari masuk bilik, dia senyum sambil pintal-pintal, kan? Melihat cermin, kan? Itu tanda setuju. Ibn Hazm kata, oleh kerana Nabi SAW menyebutkan diam, maka seorang gadis perlu diam untuk menunjukkan dia setuju. Kalaulah kata budaya nanti berubah, tiba-tiba wali bertanya, ayah bertanya kepada gadis, ni datang, ada mamat datang nak bernikah dengan kamu, kamu setuju? Dengan bangga dia mengatakan, saya setuju. Ayah dia kata, tak boleh, kamu kena diam. Itu pandangan Ibn Hazmin. Kalau dikatakan saya setuju sekalipun, dikira tak setuju. Kerana dia berpegang kepada literal. Dia berpegang kepada literal. Dan akhirnya mazhab yang literal ini tidak boleh bertahan. Kerana tidak mungkin manusia akan mengabaikan unsur-unsur makna yang terkandung di sebalik ucapan. Kerana Nabi SAW itu manusia. Nabi itu bukan malaikat. Nabi itu manusia.
cuma diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Bila berbicara, manusia biasa pun berbicara, ada makna literal dan ada makna yang tersembunyi, yang terlindung. Bahasa kiasan, bahasa pinjaman. Maka sebab itu tidak bertahan lama. Nabi SAW dalam sebuah hadis mencela golongan Khawarij. Yang mana Nabi SAW menyebutkan yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum hanajirahum, dalam sebahagian riwayat menyebut mereka membaca Quran tetapi bacaan mereka tidak melepasi kerongkong mereka. Maksud tidak sampai ke jiwa. Al-Imam Musyatibi mengatakan penting untuk kita melihat kepada maqasid, dan ini dilakukan oleh ulama-ulama fiqh di zaman ini, yang mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya selalu sebut hadis berkenaan dengan Bani Quraidah umpamanya. Hadis berkenaan dengan Bani Quraidah yang jelas arahan Nabi suruh salat di perkampungan Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadakumul asar illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun daripada kalangan kamu salat asar melainkan apabila sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tapi sebahagian daripada sahabat salat asar di pertengahan jalan. Sehingga kan perkara tersebut diadukan kepada Nabi SAW. Sebahagian report kepada Nabi. Report di sini sibuk. Betul? Kalau diadu? Diadulah. Diadu. Disampaikan kepada Nabi SAW. Kalau kami report itu sampaikan, adukan. Kalau sibuk, kami panggil busy. Sibuklah kan, sibuk. Baik. Maka Nabi SAW tidak mencela mana-mana pihak. Yang memegang literal pun tidak dicela, yang memegang makna pun tidak dicela. Tetapi walaupun kita mengatakan kita berpegang kepada sunnah, empat mazhab berpegang kepada sunnah, tetapi perbezaan itu tetap berlaku. Perbezaan itu tetap berlaku bukan kerana mereka tidak menghormati sunnah, tetapi kerana mengamalkan sunnah itulah menyebabkan mereka berbeza. Kerana berbeza itu dalam tafsiran, berbeza itu dalam interpretasi. Dan ini juga berlaku di zaman Nabi SAW. Tuan Mengusi, masih ada berapa minit? 5 minit. 5 minit Dajjal atau 5 minit? Okey. Di zaman Nabi SAW, sahabat berbeza pendapat. Hadis berkenaan dengan tayammum. Ketika mana Umar dan Ammar berjunub dalam musafir, tidak ada air. Tak ada air. Dalam hadis Bukhari. Sebenarnya apa? Kisah tu Ammar membacakan hadis berkenaan dengan tayammum. Berita itu sampai kepada Umar di zaman dia. Lalu Umar memanggil Ammar. Sebab Umar terlupa berkenaan dengan hadis. Umar terlupa. Sehingga Ammar mengingatkan dia semula. Ammar kata, kau tak ingat ke kita dulu sama-sama pernah berjunub? Tapi jangan salah faham. Mereka berjunub tu berasingan. Ini zaman-zaman LGBT ni saya susah hati. Sekali ada yang fikir, pasal apa dia orang berjunub sama sekali kan? Sebab mereka bermusafir, masing-masing mempunyai pasangan, jadi berjunub. Dua-dua berjunub, air tak ada. Musafir kan? Jadi bila air tak ada, Umar mengatakan, kita berjunub, air tak ada. Jadi kita kena mandi, perlu mandi. Jadi Umar tidak bersolat melainkan sehingga menemui air untuk mandi junub. Ammar kata, tak, kita kena angkat hadas, kita kena buat sesuatu. Jadi pada ketika itu hukum yang ada ialah tayammum ganti wudu. Tayammum ganti junub belum ada. Jadi Ammar kata, saya pun berguling di tanah. Kerana kalau ganti wudu, sapunya di bahagian muka dan tangan, itu untuk wudu. Kalau ganti junub, jadi berguling. Dia berguling di tanah, lalu dia salat. Perkara tersebut diadukan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan cukup hanya sekadar kamu bertayamum seperti biasa. Dan Nabi SAW tidak mengatakan kamu jangan berpecah, kamu jangan pandai-pandai nak buat hukum, kerana ijtihad itu adalah satu perkara yang dibenarkan.
satu perkara yang dibenarkan oleh syarak dengan disiplin-disiplin yang telah ditetapkan. Jadi kerana berpegang dengan sunnah itulah manusia berbeza. Tidak mungkin dan kita tidak sampai hati nak sebut Al-Imam Syafi'i lawan pandangan gurunya Imam Malik di dalam kitab kerana dia mengikut nafsu. Kita tidak mungkin untuk berkata begitu. Kerana dia berbeza dengan gurunya Imam Malik, kerana dia berpegang dengan sunnah. Imam Malik berijtihad, hukumnya berbeza dengan Imam Syafi'i, kerana dia mengikut sunnah juga. Kerana sunnah menuntut kita untuk mengikut kebenaran, untuk mengikut penilaian yang benar sekadar kemampuan kita. Maka oleh kerana itulah manusia berbeza. Kan dalam majlis fatwa, kalau di sini majlis tarjih, di Perlis kita panggil majlis fatwa. Majlis fatwa pun kadang-kadang kami berbeza. Mufti ada pandangannya, ahli fatwa yang lain ada pandangannya. Kadang-kadang sampai 2-3 sesi mesyuarat masih lagi belum selesai. Kerana masing-masing tegas mempertahankan pandangan yang dia pegang. Jadi kalau tengok fatwa Perlis, ada 2 pandangan disebut. Pandangan pertama, pandangan kedua, itu menunjukkan ahli fatwa berbeza. Tidak dapat kesepakatan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Minta maaf salah dan silap.